Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita test mic ni. Boleh dengar ke suara madam? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Boleh, madam. Alhamdulillah hari ni kita boleh lagi online kuliah kita ni, walaupun ada beberapa pelajar yang kita bincang semalam yang tak boleh nak join, tapi tak apa, madam tengah rekod. Jadi apa-apa hal pun, semoga apa yang kita akan bincang pada hari ini memberikan sedikit sebanyak input kepada anda dalam bidang penulisan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 1, iaitu pengenalan kepada penulisan kreatif. Dalam pengenalan kepada penulisan kreatif ni, seperti mana yang saya selalu cakap lah, saya selalu kata pada anda bukan belajar teori, anda akan belajar kemahiran, iaitu lebih kepada praktikal. Kalau sebelum tu minta buka kamera dulu lah. Buka kamera tu nak tengoklah muka seorang-seorang. Bangun ke, tidur ke. Ya, terima kasih Arwah buka kamera lagi. Siapa? Wan Khadijah, Balkis, Aiman. Okey, terima kasih sebab buka kamera. Baik, perbincangan kita sebenarnya kalau boleh tu saya lebih selesa untuk perbincangan dua hala. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya secara terus. Tidak perlulah masuk dalam text box tu, buka je mikrofon dan juga terus tanya. Sebab kalau guna yang text box tu mungkin tak keluar ke, ataupun mungkin saya tak baca. Tapi bila anda buka mikrofon tu, anda tanya, lebih senang untuk saya jawab secara terus. Baik, pada hari ini pengenalan kepada penulisan kreatif. Audia Freya tu nama penulisan saya. Jadi kalau nampak di mana-mana penerbitan nama Audia Freya, itu adalah nama saya sebagai seorang penulis. Kadang-kadang saya guna nama Tuan Siti Mastazamiatun. Tapi teringin juga kadang-kadang nak menyembunyikan identiti diri saya gunakan nama Audia Freya. Okey, untuk tajuk ini saya memperkenalkan diri saya lah. Mungkin tak nampak sikit tu, dia bergantung pada internet. Sebab slide ni saya guna phone. Yang saya cakap dengan awak ni saya guna laptop sebab saya rekod dalam laptop. Jadi kalau nampak gambar tu ada kabur-kabur sikit tu, itu kerana dia full screen dalam phone saya. Bila buka kat laptop ni jadi pecah-pecah sikit. Tapi kalau anda guna phone rasanya cantik kot gambar, insyaAllah. Baik, itu nama saya Audia Freya, dan mungkin ada yang bertanya apa kelayakan saya untuk mengajar anda kemahiran menulis. Jadi di sini adalah buktinya sikit bahawa saya sebenarnya secara serius lah mula menulis pada tahun 2017 secara serius. Sebelum tu secara tak serius. Secara serius ni maksudnya mulalah masuk pertandingan, kemudian mula masuk dalam penerbitan, dan semua gambar tu ialah gambar-gambar buku-buku, majalah yang ada karya saya. Untuk 4 tahun berturut-turut sebenarnya daripada tahun 2017 saya menang pertandingan penulisan kreatif Anjuran Kerajaan Negeri Kelantan dan Gabungan Penulis Muda Negeri Kelantan. Dan genre saya yang paling saya suka tulis ialah cerpen. Saya boleh juga menulis puisi, tetapi saya lebih kuat untuk menulis cerpen. Jadi anda tengok pada diri anda sendiri, anda sebenarnya kuat di bahagian mana. Sebagai seorang penulis, nak kaut belaka boleh. Kalau rajin lah, boleh kaut belaka lah. Nak genre puisi ke, nak genre cerpen ke kan. Terpulanglah nak ambil belaka pun. Tetapi sekiranya anda ada pemfokusan kepada satu genre, ia akan menjadikan anda lebih fokus kepada penulisan mana yang perlu anda asah. Kemahiran mana yang anda perlu asah. Sebab puisi dan juga cerpen mempunyai dua identiti yang berbeza, yang mana bila anda nak ambil cerpen dan puisi pada masa yang sama, anda kena betul-betul bersedialah untuk perubahan bagi kedua-dua format penulisan tersebut. Tetapi sekiranya anda tak berminat untuk penulisan kreatif, anda lebih suka mempelajari penulisan bukan kreatif, contohnya macam penulisan laporan, penulisan anda nak jadi jurnalis, nak jadi wartawan, jadi anda nak menulis secara bukan kreatif, anda nak tulis laporan dalam surat khabar, ataupun anda nak belajar untuk menulis surat rasmi, semua benda tu adalah pilihan anda. Jadi bila anda pilih yang mana anda nak masuk, anda kena tengok di situlah fokus kepada pengasahan kemahiran tadi tu. Okey? Apakah itu menulis? Okey, mengikut kata saya ambil petik daripada kata-kata sastrawan negara. Setiap kali jumpa perkataan SN, SN itu ialah sastrawan negara kita Muhammad Haji Saleh. Yang kami perlukan kata benar, bukan cerita besar. Okey, maksud dia tu ialah dia nak kalau boleh tu
dia nak beritahu bahawa pembaca sebenarnya perlukan kata-kata yang benar dan kita bukan sekadar membesar-besarkan cerita. Ya, betul, seorang penulis cerpen, anda sebenarnya membesar-besarkan satu isi penting dalam bentuk penulisan kreatif. Maksudnya membesar-besarkan tu ialah anda melerik-lerikkan plot cerita dia. Mungkin cerita dia sekejap je kalau dia ikutkan. Kisah mereka berkahwin kemudian bercerai. Cerita tu je. Tetapi plot dan juga dramatik yang awak tulis dan awak susun tu, itu adalah bagaimana kreatifnya anda dalam bidang penulisan kreatif. Jadi walaupun yang kita buat tu imajinasi, tapi seboleh mungkin anda masukkan beberapa elemen kebenaran di dalamnya. Contohnya, anda memberikan pengajaran, anda memberikan moral, anda memberikan fakta di dalam cerita-cerita anda. Itu sebenarnya yang ingin dibaca oleh pembaca. Bukan sekadar membaca cerita kosong. Bukan. Walaupun dia imajinasi. Okey, kita tengok bagaimana beberapa cerita cerpen yang keluar daripada imajinasi, tapi dalam tu dia letak fakta. Contohnya, dia nak letak fakta tentang ekonomi negara, dia nak letak fakta tentang pasal sains, dia nak letak fakta tentang sejarah. Jadi seorang penulis ni bila dia menulis, dia memberikan kata-kata benar dia dalam bentuk yang menarik untuk dibaca. Okey, kemahiran menulis ni, kemahiran lah. Kemahiran ni adalah sesuatu yang boleh diasah. Saya boleh kata bahawa kemahiran ini adalah seolah-olah satu pisau. Okey, awak dan juga kemahiran anda adalah pisau. Yang mana bila anda asah, dia akan tajam. Jika anda tidak asah, dia akan tumpul. Itulah pentingnya untuk kita melihat kepada kemahiran itu ialah satu yang boleh diperbaiki, yang boleh dimurnikan dan boleh ditambah baik. Jadi anda sekalian dalam kelas saya bukan nak tahu teori. Jangan hafal teori. Hafallah untuk jawab kuis dan juga exam nanti. Tetapi saya lebih suka nak melihat karya-karya anda. Okey, bagilah karya tu kepada saya, hantar dan juga saya akan membantu sebanyak mana yang saya boleh bantu anda. Baik. Untuk menulis, keupayaan menulis adalah satu kurnia. Kita tak boleh lari daripada sifat kehambaan kita. Bila kita menulis, sebenarnya kita tak lari jauh daripada sifat kehambaan kita kepada Allah. Sebenarnya banyak penulisan kita yang memuji kebesaran Allah, yang memuji ciptaan Allah. Dan juga keupayaan menulis adalah satu kurnia. Anda bayangkan sekiranya anda tidak mampu menulis, sekiranya anda bukan seorang yang diberikan idea yang kreatif untuk menulis, anda mungkin membuang masa dengan perkara lain yang mungkin tidak memberi faedah. Ada setengahnya tidak memberi faedah. Tapi sekiranya mengisi masa lapang dengan benda yang faedah, anda tak suka main sukan, anda tak suka tanam pokok, anda tak suka naik basikal kan, anda lebih suka duduk rumah kan, tengok TV pun tak suka walaupun duduk rumah, tapi anda nak buat sesuatu yang tak perlu keluar rumah dan juga memberikan keselesaan kepada anda, keselesaan kepada minda dan juga jiwa anda, tak apa, menulislah. Sebab bila anda menulis, sebenarnya anda mengekspresikan apa yang anda mahu kongsi dengan orang. Okey. Keupayaan menulis adalah satu kurnia yang menggerakkan jiwa-jiwa insan. Kena ingat bila kita menulis, siapa pembaca kita dan apa yang awak nak mereka baca tu. Anda pertama sekali kena pandang bahawa kita bukan sekadar menulis kosong. Kita bukan sekadar menulis kosong. Kita nak menulis sehingga dapat capai hati pembaca. Awak nak sampai kepada pembaca. Okay, jika anda semua ini pelajar DPI, pelajar DKA, sekiranya anda mahu menjadi seorang pendakwah satu masa nantilah. Saya anggap bahawa satu masa nanti anda akan keluar daripada KIAS, terutama pelajar-pelajar muslimin. Anda akan memberi ceramah di masjid-masjid. Ketahuilah bahawa sekadar bercakap sahaja mungkin orang ingat pada waktu itu. Tetapi sekiranya anda mendokumentasikan apa yang anda cakap, anda buat buku, anda buat dalam bentuk risalah, orang akan pegang. Mungkin ramai juga yang tak nak pegang, mereka buang, itu terpulanglah kepada pendirian seseorang terhadap bahan bacaannya. Tetapi seboleh mungkin dokumentasikannya. Sebab satu hari nanti, bila orang memerlukannya, orang akan cari. Orang bukan nak cari awak, mungkin awak tak ada dah. Tapi orang akan cari penulisan awak. Yeah? Dan juga pastikan bahawa ia berimpak. Berimpak ni maksudnya bila awak menulis sampai orang yang membaca tu, ketika anda menulis untuk mengalirkan air mata, orang akan menangis membacanya. Sekiranya anda ingin menerbitkan rasa keinsafan, orang akan insaf membacanya. Sekiranya awak menerbitkan rasa takut dalam diri orang, dalam diri dan jiwa seseorang, dia akan rasa takut dalam diri dia dengan hanya membaca.
Sebab tu saya kata menulis ni satu kemahiran. Semakin anda asah, semakin tajam. Semakin tajam, semakin cepat ia boleh masuk ke dalam jiwa seorang pembaca dan memberikan dia impak. Okey? Namun ia ambil masa ruang. Itu saya tak nafikan. Memang ia mengambil masa dan ruang yang amat banyak. Okey, menulis ni saya boleh cakap lah, satu cerpen dulu kalau saya tulis satu cerpen ambil masa yang lama. Lama sangat. Mungkin ambil masa 2-3 hari untuk saya tulis, saya peram. Saya tulis, saya peram kan. Nak sambung-sambung cerpen ni, ia kadang-kadang awak bayangkan dalam berapa 1,500 patah perkataan hingga 2,000 patah perkataan untuk cerpen, cerita pendek. Untuk sajak pula, anda tak boleh tulis sajak yang begitu direct. Maksudnya, kalau saya suka awak, tak boleh sebut saya suka awak. Dalam sajak, anda kena cakap benda lain. Kau umpama bidadari yang turun dari langit. Itu maksudnya yang membuktikan kita suka ke dia. Jadi, dalam sajak lagi susah. Anda tidak menggunakan kata-kata yang sangat langsung. Anda menggunakan kata-kata yang sangat berlapis. Sajak lagi lama nak peram. Itu dululah. Tapi sekarang ni bila dah belajar banyak bengkel, masuk banyak bengkel, belajar jumpa sifu yang pelbagai, cikgu tu saya jumpa, cikgu ni saya jumpa, lepas tu bercakap dengan mereka bagaimana nak menaik dan memberikan kata kaedah yang terbaik untuk menulis dalam masa yang cepat. Alhamdulillah setakat ni cerpen saya yang baru ni menang tahun 2020, Khayalan Terakhir, dalam masa 2 jam saja saya menulis cerpen tersebut. Dia duduk je. Saya duduk. Waktu tu PKP. Waktu awal-awal PKP dulu. Jadi, Gemar dia ada buat pertandingan. Gemar ni Gabungan Penulis Muda Negeri Kelantan. Dia buat pertandingan menulis. Jadi, saya masuklah pun fikir duduklah. Nak tulis apa Kita pun waktu tu tengah stres dengan PKP. Tak tahu nak buat apa. Duduk menulis. Tak gerak. 2 jam. Habis. Alhamdulillah. Lepas tu submit kepada pihak penganjur. Alhamdulillah menang. Okay, cerita-cerita tu nanti saya akan bagi kepada awak link untuk awak baca semua cerpen-cerpen saya. Bukan nak agah dok, tapi saya nak awak baca cerpen-cerpen tersebut sebagai satu rujukan supaya anda dapat nampak bagaimana lenggok gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerpen. Okey, penulisan ini jadikanlah sebagai hobi masa lapang. Dan kadang-kala boleh menjadi sumber pendapatan. J.K. Rowling, penulis novel kanak-kanak Harry Potter. Novel kanak-kanak ke? Rasanya adult pun suka juga. Okey, Harry Potter, J.K. Rowling berjaya menjadi salah seorang yang terkaya, kerana dia menjual novel Harry Potter. Okey, dan ramai lagi penulis di Malaysia ni, antara rakan penulis saya sendiri yang berhenti bekerja. Berhenti kerja mereka dan juga fokus kepada penulisan sahaja. Tapi dia kena rajin lah, dia kena tulis, dia kena publish, dia kena jual. Macam tu mungkin dia boleh dapat income yang lebih berlipat kali ganda daripada orang yang sekadar mengajar macam saya ni lah. Macam saya mengajar ni tak tentu lagi orang kata cukup bulan tu potong tinggal berapa ringgit je kan. Tapi dia kalau setiap hari dia boleh menjual sebanyak mungkin 500 ringgit dapat setiap hari untuk setiap buku dia. Okey, anda bayangkan macam mana dia boleh jadi berapa setiap bulan dia boleh dapat. Mungkin dalam 10,000 setiap bulan. Mungkin 12,000, 15,000 kita tak tahu kan. Jadi, kalau anda betul-betul nak menulis secara serius, aim awak tu apa pada masa hadapan. Yang itu yang saya nak awak pandang. Baik. Siapakah pembaca? Pembaca bukan kucing. Kucing tu saja je saya tak gambar tu. Siapakah pembaca? Pembaca adalah mereka yang anda sasarkan untuk membaca. Siapa sasaran pembaca anda? Anda menulis sebuah cerpen. Baik, cerpen ni dia banyak kategori. Okey, science fiction, kategori romantis, kategori keagamaan, kategori kekeluargaan. Jadi, siapa pembaca anda untuk cerpen yang anda tulis? Kalau ia cerpen tu anda menulis untuk sains dan futuristik, anda kena faham bahawa pembaca anda kena faham apa istilah-istilah sains yang anda tulis dalam tu. Kalau anda seorang mat jiwang ke ataupun awak seorang yang berhati romantis, awak nak tulis cerita romantis, anda kena faham bahawa dalam kalangan orang-orang ni payah sebenarnya nak gerakkan hati dia tu untuk turut sama menjadi romantis dalam cerpen anda. Ataupun anda suka genre misteri dan juga cerita seram. Genre ni maksudnya kategori cerita seram. Okey, jadi anda menulis tu sasaran anda bukan hantu.
saya menyasarkan cerita seram ni untuk hantu membacanya. Bukan. Saya menyasarkan cerita seram ni untuk orang ramai membaca dan juga awak nak takut ke orang ramai. Supaya rasa seram tu timbul. Saya ada salah satu cerpen saya yang bertajuk Meremang. Saya hantar untuk pertandingan, sampai hari ni tak ada lagi keputusan siapa yang menang. Okey, jadi dekat sini siapakah pembaca anda? Kenapa kita perlu kenal pembaca? Sebab bila anda kenal pembaca, apa yang dapat anda simpulkan di situ ialah anda boleh lebih senang menyusun ayat. Okay. Contoh Balqis, awak nak menulis cerita kanak-kanak. Cerita kanak-kanak ya. Kalau Balqis nak menulis cerita kanak-kanak, jangan guna ayat-ayat bombastik. Bila guna ayat-ayat bombastik, futuristik, yang orang-orang tua selalu guna, kanak-kanak tak faham. Kan? Jadi, apa yang Balqis perlu buat? Balqis kena guna ayat-ayat yang kanak-kanak faham. Hari ini saya pergi sekolah. Di sekolah saya membaca. Cikgu menyuruh saya baca ABC. Itu untuk kanak-kanak. Kalau Balqis guna ayat yang bombastik, hari ini aku ke sekolah dengan keadaan yang begitu memenatkan. Di sekolah cikgu telah memberikan aku kata-kata semangat yang berbentuk proaktif, produktif. Awak guna perkataan-perkataan yang budak kecil tak faham. Percayalah tak boleh jual langsung. Budak kecil tak faham. Sebab itu target anda. So, bila menulis, tengok siapakah target pembaca anda. Dan juga perspektif pembaca untuk siapa penulisan ini, mengapa ia ditulis. Memberi faedah dari segi yang bagaimana. Okay, itu adalah siapakah pembaca. Okay, masalah menulis. Masalah menulis ni memang terjadi. Tak boleh nak kata anda menulis kemudian tidak ada masalah. Saya pun bukan kata boleh menulis on spot. Kalau awak kata pada saya, Puan, boleh tak Puas menulis satu sajak dalam masa 5 minit? Mungkin saya tak boleh. Sebab apa? Sebabnya kadang-kala penulisan ini ia perlu kepada beberapa jenis macam suasana. Dia perlu kepada suasana yang sesuai. Dia perlu kepada keadaan yang sesuai. Kita tak kadang-kadang tema menyebabkan kita tak ada idea. Okey, banyak pertandingan penulisan yang meletakkan tema. Percayalah. Kalau dia meletakkan tema, kadang-kadang kita payah nak dapatkan idea sebab tema dia terlampau rigid ataupun tepu sangat tema dia tu. Tapi kalau saya kata, baik, Amni, Norlin, Fatimah, 3 orang ni tulis puisi yang berkaitan dengan ibu. Okey. Mungkin mereka yang ada ibu boleh menulis tentang kasih sayang ibu. Tapi mereka yang kehilangan ibu mungkin tulis lain sikit. Dia tunjuk tentang rindu dia pada ibu. Tapi mungkin mereka yang waktu tu tengah duduk dengan ibu, tak ada rasa rindu kat ibu, tak ada rasa sedih apa-apa semua kan. Kadang-kadang tak timbul idea. Jadi tema kadang-kadang menyekat. Tapi kita tengok ada tak masalah-masalah lain yang boleh menjadi alasan kepada penulisan ni tidak berjaya. Usah biarkan alasan menjadi selimut kepada sekujur impian untuk berkarya. Jangan bagi alasan. Okay. Kebanyakan penulis, 30% tidak tahu bagaimana bahu memulakan penulisan. Amir, Daniel, boleh jawab sikit tak? Bagaimana anda nak mulakan sebuah cerpen yang bertajuk Cita-cita Saya? Oh, tu tajuk budak sekolah tu. Cita-cita yang ingin ku genggam, Amir. Cuba bagi satu ayat permulaan. Macam mana? Cerpen ni? Ya. Ni. Ya, cerpen. Tak biasa buat lah, madam. Okey. Bukan senang kan? Memang bukan senang. Okey, Fatimah. Dia tak boleh spontan. Spontan. Fatimah pula, Fatimah Ramli. Okey, bagi satu ayat yang untuk memulakan sebuah cerpen tentang cita-cita awak lah. Fatimah Ramli. Saya tak tahu juga. Allah. Ni masuk kelas menulis ni. Saya tidak akan tanya anda teori. Saya akan tanya anda praktikal. Sebab itu saya kata untuk masuk kelas ini anda kena menjana praktikaliti anda. Apa rasanya ayat pertama yang akan keluar dalam cerpen anda? Okey. Amni Dani. Rasanya apa ayat pertama yang keluar? Tak tahulah Puan, tak dapat idea. Okey, malulah tu. Tak apa.
Baik, untuk ayat pertama, menulis sebuah cerpen bukan mudah ya. Anda tahu ya, tugasan anda, salah satu tugasan anda ialah menulis cerpen. Jadi, kebanyakan penulis dia tidak tahu apa ayat pertama yang boleh dia gunakan untuk menggambarkan cerpen dia. Sebab tu perlu kepada pembacaan. Nanti saya bagi contoh cerpen-cerpen saya. Anda tengok bagaimana cerpen itu dimulakan. Kita tak perlu bagi definisi untuk tajuk kita. Tak perlu. Ini bukan penulisan bukan kreatif. Ini penulisan kreatif. Sekiranya nak cakap tentang mencapai cita-cita, mungkin ayat pertama anda, gunung yang kulihat pada ketika ini menggambarkan setinggi itulah harapanku untuk mencapai cita-cita. Itu awak ambil simbolik gunung untuk permulaan cerita anda. Jadi itu kreatif tu, di situ letaknya kreatif. Anda tak direct, cita-cita saya ialah nak jadi cikgu. Tak ada, tapi anda ceritakan dahulu apa simboliknya. Dalam penulisan kreatif banyak simbolik. Dia banyak menggunakan, orang kata, ayat-ayat di sebalik ataupun ayat-ayat tersirat. 10% tidak yakin dalam bahasa. Ramai penulis, saya minta maaf lah pada zaman sekarang ni. Bukan saya nak condemn, bukan saya nak komen, tetapi kita boleh tengok dari segi banyak penulisan, banyak bahasa-bahasa yang ejaannya lari, perbendaharaan katanya lari, di mana bila bahasa Melayu, okey, macam mengikut, kita kena ikut bahasa Melayu yang Allahumma shalli ala Muhammad, yang distandardkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita tak boleh ikut apa yang kita biasa tulis. Okey, contohnya perkataan murtabak, M-U-R-T-A-B-A-K. Kita selalu guna murtabak, sedangkan perkataan yang sebenarnya adalah martabak, M-A-R-T-A-B-A-K, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak percaya awak buka Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, carilah M-U-R-T-A-B-A-K. Takkan jumpa. Tapi bila awak cari M-A-R-T-A-B-A-K, dia akan memberi maksud murtabak awak tu lah. Tapi kita kecil panggil murtabak dia. Tetapi ia salah. Jadi bila berlakunya ketidakyakinan kepada bahasa, kita jadi bermasalah nak menulis. Allah, susahnya nak menulis kan, sebab tak yakin dengan bahasa kita dalam bahasa Melayu. Walaupun kita orang Melayu, yang sedihnya orang Melayu tetapi kita jarang skor dalam subjek bahasa Melayu. Skor ni maksudnya jarang dapat A dalam bahasa Melayu. Sebab bila keluar dalam soalan exam, nampak macam bukan bahasa Melayu je kan. Jadi macam tiba-tiba jadi bodoh bahasa Melayu bila jawab soalan exam. Saya ingat lagi soalan SPM saya. Saya pun tak skor sangat bahasa Melayu. Berapa bahasa Melayu saya tak apa ingat. Okey, tapi saya tak skor sangat bahasa Melayu pun. Sebab kita macam tengok soalan SPM bahasa Melayu tu, kita tanya, aku ni bukan Melayu ke sebab tak boleh nak jawab? Tak faham apa yang kita baca kan? Di mana silapnya? Mungkin kita tidak banyak pendedahan kepada bahasa Melayu standard. Kita banyak pendedahan kepada bahasa Melayu kampung. Bahasa Melayu dialek daerah kita. Di situ kesilapan kita lah. Bukan nak silapkan orang buat soalan, tak. Tetapi kita sendiri yang silap tidak membuka dan juga mendedahkan diri kepada bahasa Melayu standard. Okey, 20% tidak tahu teknik yang betul. Anda belajar teknik dalam kelas saya ni, anda akan belajar teknik dan gunakan teknik itu untuk mengatasi masalah menulis. 25% tidak tahu bagaimana mahu menamatkan. Dah lah tak tahu mula. Lepas tu tak tahu nak tamatkan. Jadi last-last tak buat apa. Kan? Orang kata bismillahirrahmanirrahim, sadaqallahul azim. Dua tu je. Tengah-tengah tak tahu nak buat macam mana kan? Jadi jangan macam tu. Bila kita tahu bahawa bagaimana kita nak mula, kita mesti tahu bagaimana nak tamat. Saya juga bermasalah ya. Kadang-kadang bila saya menulis cerpen, saya fikir nak tamat macam mana Dia banyak pilihan. Nak tamatkan dengan cara penamatan tergantung, ataupun dengan jenis menamatkan dengan kegembiraan, nak tamatkan dengan kesedihan, nak tamatkan dengan apa. Kita kadang-kadang kita tanya, nak tamatkan macam mana cerita ni. Tapi bila kita banyak-banyak tanya, kita jadi malaslah nak menulis. Tak apalah, surrender lah. Saya mengaku kalah, saya tak nak menulis. Okey, itu di antara masalah saya betul serang sebabnya anda akan menemuinya nanti. Apa kita atasi sedikit demi sedikit. 10% tidak mampu menepati tempoh hantar. Anda kena hantar cerpen bila? Minggu ke 10 kan. Kena hantar puisi, buku scrap bila? Minggu ke 5. Jadi bila bagi 10 minggu untuk menulis cerpen, kalau tak mula hari ini, percayalah pada hari terakhir nanti baru anda hantar. Itu yang sentiasa berlaku. Tapi bila kita tahu kita nak hantar, kata-kata hari tutup pertandingan tu ialah sebulan lagi, jangan tunggu sebulan baru nak hantar. Hantarlah hari ni. Tak ada masalah. Okey, itu lebih baik sebenarnya.
5% tidak berani menghantar karya. Oh, ini banyak terjadi kepada penulis-penulis muda. Yang mana anda tidak kenal organisasi yang boleh membantu anda. Contohnya saya selepas kenal GEMA, Gabungan Penulis Muda Negeri Kelantan pada tahun 2017. Selepas saya kenal GEMA, baru saya berani nak menghantar karya. Saya kenal sifu saya kenal penerbit. Dan saya pergi ke bengkel-bengkel penerbit. Saya pergi ke bengkel DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kenal orang Dewan Bahasa dan Pustaka. Supaya kita berani menghantar karya kita kepada dia. Kita pergi ke bengkel-bengkel Utusan Malaysia. Bengkel Berita Harian. Okey, bengkel bersama orang kata editor ni. Bengkel bersama editor, pergilah. Tak kisah mungkin orang kata awak nak kipas, dia kipas lah. Sebab mereka yang akan keluarkan karya kita. Itu kerja seorang penulis ni yang baru mula. Kalau anda dah establish macam sastrawan negara, katakanlah Husna Omar ni, sastrawan negara, tulislah apa pun. Memang pihak Utusan Malaysia akan cari. Dia cari Husna Omar cakap apa hari ni. Dia cari dalam Facebook. Dia keluarkan terus dalam surat khabar dia. Sebab apa? Sastrawan negara. Tapi kalau anda bukan sesiapa macam saya, macam anda, kita kena cari cara kita nak masuk dalam tu. Okey, jadi untuk permulaan, kalau anda nak menjadi seorang penulis, langkah pertama, cuba pergi ke banyak bengkel. Kenal banyak sifu, kenal banyak penerbit, kenal banyak penulis supaya menyenangkan kerja anda dan memberanikan diri anda menghantar karya. Baik. Kaedah untuk mengatasi masalah menulis. Tadi adalah masalah. Kita tengok kaedah mengatasinya. Okay, tidak boleh dan tidak mahu adalah dua perkara berbeza. Saya selalu keluarkan ayat ini pada pelajar-pelajar saya. Awak tak boleh ke awak tak mahu? Dua tu benda yang berbeza. Kalau awak tak boleh, tapi awak mahu, awak boleh sebenarnya. Tapi kalau awak tak mahu, awak kalau pun boleh, awak akan jadi tidak boleh. Dia tanya diri sendiri, adakah aku tidak boleh atau aku tidak mahu? Saya sebenarnya, dari awal lagi saya boleh dan saya mahu. Bila anda tahu tentang diri anda akan nampak perjalanannya lebih lancar. Okey, kaedah atasi masalah menulis nombor 1. Kena tulis plot. Kena tulis isi. Okey, buat plot-plot anda dan genre dan tema penulisan ni biar dia capai penghujung cerita dengan jayanya. Okey, dalam erti kata lain, anda kena belajarlah pergi bengkel macam mana untuk menghasilkan plot. Ini kita akan belajarlah dalam kelas kita. Kedua, mengisi masa terluang dengan penulisan mengikut jadual yang tetap. Awak tanya saya, puan ada jadual ke untuk menulis puan? Saya boleh cakap saya tak ada jadual menulis. Tetapi saya mendisiplinkan diri saya setiap kali ada tempoh masa yang diberikan, saya akan meluangkan masa untuk menulis. Luangkanlah masa lepas habis kerja, balik kerja tu siapkan anak dulu, siapkan rumah, masak dan sebagainya. Kemudian luangkan masa menulis, sejam pun tak apa, 1 jam atau 30 minit pun cukup untuk menulis. InsyaAllah ada hasilnya. Ya? Arif terhadap tajuk atau tema penulisan. Kena arif lah. Walaupun penulisan kreatif ini adalah satu penulisan imajinasi, tetapi sekiranya anda mahu menulis dengan baik, anda kena tahu imajinasi itu berasal daripada fakta. Cari fakta yang betul-betul boleh membuat anda mempunyai ilmu yang tinggi dan juga isi yang banyak untuk fakta tersebut. Contohnya saya menulis cerita Sumpah Dewata Najah. Sumpah Dewata Najah. Najah ni ular. Satu perkataan lain, perkataan klasiknya Najah. Bermaksud ular. Dewata ni dia perkataan dewa. Sumpah ni sumpah lah. Ia sebuah cerpen yang berkisahkan kisah ular jadian. Itu cerpen saya yang menang tahun 2018. Jadi saya belajar tentang habitat, tabiat, sifat-sifat ular. Saya belajar sebab saya buat tajuk tu, ular dalam tu ialah ular tedung selah. Jadi saya mencari tentang ular tedung selah, apa dia punya sifat, bagaimana bentuk badan dia, sisik dia berwarna apa yang dia selalu makan. Saya belajar. Jadi kita belajar walaupun imajinasi saya tentang ular jadian, tapi kita carilah fakta yang berkaitan dengan apa yang kita nak tulis supaya kita lebih arif. Jadi bila saya menulis, saya lebih berani. Kita berani menulis semua fakta-fakta tu dalam bentuk kreatif tadi. Mempelajari proses-proses penulisan melalui bengkel. Yang ini pergi bengkel, saya cakap tadi, dan membaca. Mendidik diri sendiri agar sentiasa menghantar hasil penulisan untuk disemak. Okey, panggil orang, cari orang untuk menyemak hasil penulisan anda. Rujuk penggunaan tata bahasa. Merujuk modul kemahiran menulis yang mudah difahami. Untuk proses menulis, okey, lambat sikit dia lagging.
Penghasilan karya adalah proses yang mengambil masa. Mutiara juga terhasil selepas tempoh yang lama. Ini ayat puisi saya lah. Okey, memang proses ni ialah satu proses yang agak panjang. Okey, dan juga kita kena tahu, kita nak hasilkan sesuatu yang indah, yang cantik, yang bermakna itu, ia mengambil masa. Okey, ia mengambil masa. Kalau tak lama, kalau dikatakan seperti mutiara. Mutiara ni terhasil dalam cengkerang. Dan juga mutiara ini selalunya adalah terhasil dalam proses yang amat lama. Begitu jugalah dengan karya anda yang umpama mutiara. Bila dikatakan umpama mutiara itu maksudnya ia cantik, indah dan juga berharga. Ya? Jadi apakah proses-proses menulis? Untuk proses menulis, di sini boleh nampak proses menulis nombor 1. Rancang. Jangan tak rancang. Kita kena merancang. Di peringkat ini penulis perlu benar-benar fokus kepada genre penulisan. Genre ni jenis penulisan anda. Apa yang awak nak tulis? Kalau cerpen, cerpen lah. Cerpen tu kena dalam pula lagi. Apa genre dia dalam cerpen? Seram ke, romantis ke, kekeluargaan ke, keagamaan ke, kan? Jadi yang kedua, tema yang diberikan. Kalau anda tak tahu tema, anda letakkan tema sendirilah. Contohnya bawah genre seram ni, dia banyak tema dia. Tema dia apa? Berdasarkan cerita pocong ke, cerita Pontianak ke, cerita toyol ke, kan? Itu tema-temanya lah tu. Ataupun cerita kekeluargaan berdasarkan kisah cinta kepada ayah ke, kepada ibu ke, kepada adik-beradik ke. Jadi apa temanya? Pilih. Yang ketiga, sasaran pembaca anda. Siapa sasaran pembaca anda? Kalau anak-anak kecil, gunakan bahasa-bahasa yang sampai kepada standard mereka. Kalaulah ia orang-orang dewasa, bagaimana anda nak tarik perhatian orang dewasa? Orang dewasa dia suka suspense, dia suka mistik, dia suka misteri. Itu orang-orang dewasa. Dan yang terakhir ialah anda rancang pengenalan, isi dan juga penutup. Iaitu adalah penulisan biasa seperti awak belajar tulis karangan dulu kan kat sekolah. Macam benda biasa, kena ada pengenalan, kena ada isi dan juga kena ada penutup. Dan yang kedua, draft pertama. Okey, draft pertama ini merupakan satu keberhasilan penulisan yang mempunyai pengenalan, isi, penutup yang lengkap. Okey, untuk draft pertama, orang pernah cakap pada pada saya, penulis lah, ramai yang saya jumpa sahabat-sahabat penulis saya, dia cakap, kadang-kadang bila menulis tu, idea datang melimpah ruah. Bila melimpah ruah tu, tulis je apa yang kita nak tulis. Tulislah, jangan tengok dia punya tata bahasa, jangan tengok dia punya pembenaran kata. Tulis sahaja apa yang kamu nak tulis. Okey, campur aduk bahasa pun tak apa. Asalkan keluar cerita tu. Itu draft pertama. Tulis. Tulis sampai habis. Dah habis tulis, baca balik. Bila baca balik tu, dia akan jadi draft yang semakan lah. Draft semakan. Okey, kita tengok draft pertama tadi, tulis. Tulis. Yang kedua, draft semakan. Dah habis menulis tadi, anda semak. Pertama, anda kena semak. Yang kedua, tanyalah individu lain untuk datang dan membaca. Atau awak hantar pada dia. Contohnya macam, katakanlah rakan anda, arwah menulis, lepas tu dia bagi kepada Hajar. Okey, arwah menulis, dia bagi pada Hajar untuk baca. Lepas tu, Hajar pula bagilah komen. Bila kawan-kawan suruh awak baca, sebenarnya dia bukan suruh awak baca, dia suruh awak semak. Semak dari segi tata bahasa, semak dari segi ejaan. Jangan pergi hentam dia pula kan. Allah, tak sedapnya cerita kau tulis ni. Habislah. Semangat dia luruh kalau awak cakap macam tu. Jangan komen pada permulaan untuk menulis. Jangan. Nanti kita jadi moral down orang kata. Tak ada semangat nak menulis. Saya dulu pernah ada seorang sahabat saya beri atas muka saya lah. Saya pernah menulis sebuah cerpen yang bertajuk Allahumma salli ala Muhammad. Itu cerpen yang antara cerpen saya yang saya tulis tapi saya tak publish. Saya tak hantar kepada mana-mana sebab dia punya komen lah. Saya beri kepada dia, cerpen itu kisah seorang lelaki berkahwin dua. Okey, jadi saya mengambil dari segi peranan isteri dia, bagaimana perasaan isteri dia yang pertama bila tahu dia selama ni dimadukan oleh suami dia tanpa pengetahuan dia. Jadi kat situ konflik dia adalah konflik dia dan suami dia lah. Dan juga madu dia seorang lagi tu. Tapi dia berakhir dengan kebaikan. Dengan moral ceritanya okeylah, dia berdamai akhir sekali. Saya bagi pada seorang kawan. Saya tanya dia, boleh tolong baca tak? Boleh semak tak cerpen saya? Dia pun okey. Bagi. Lepas tu datang jumpa saya. Tak sedap cerita awak. Dia cakap macam tu kat saya. Tak sedap lah cerita ni. Tak payahlah hantar mana-mana. Saya terkejut. Saya kata, kenapa?
Kata tak ada sebab kenapa, cuma tak sedap. Lepas tu dia pergi. Saya tanyalah kawan saya, tak sedap ke cerpen saya? Saya bagi pula cerpen yang sama kepada kawan lain, kawan perempuan. Tadi tu kawan lelaki. Jadi perempuan pula. Dia kata, okey je. Cerita kau ni sedih apa? Di penghujung tu nampak rasa macam nak menangis. Siapa cakap tak sedap? Dia kata. Saya sebutlah nama member yang lelaki tu. Lah, kau bagi kat dia kenapa? Dia tu kahwin 2. Terasalah tu apa yang kau tulis dalam cerpen tu. Lah, salah orang ke bagi. Patutlah tak sedap. Sebab saya melihat dari pandangan wanita dalam cerpen tu. Cerita kahwin 2 kan. Jadi tu yang kena atas muka saya pun. Okey, lepas ni nak cari orang semak, cari yang natural lah. Yang boleh pergi tak bias lah. Bila dia baca, mungkin dia rasa kot, terasa sikit tu. Tak apalah, tak sedap cerpen ni. Okey, jadi semakan tu perlu. Walaupun orang tu cakap tak sedap, kita jangan berhenti. Mungkin dia tak sedap, cari orang lain untuk semak dan membaca. Sebab orang ni, pembaca ni lain-lain background dia. Ya? Macam kes saya tu, saya belajar daripada tu. Jadi jangan percaya pada kata seorang je. Pergi 2-3 orang. Okey, suntingan. Suntingan peringkatnya ialah amat perlu kerana penulis perlu menambah atau membuang bahasa atau ayat yang telah dikritik atau dikomen. Untuk suntingan ni, sekiranya anda dikomen oleh orang yang menyemak, dia kata tukar ni kepada dialog ataupun dialog ni tak sedap lah, tukar kepada dialog lain ataupun tata bahasa awak ni banyak yang salah. Okey, semak balik semua benda tu, lakukan suntingan. Suntingan is editing. Okey, awak edit balik mana yang perlu edit secantik dan juga semolek yang murni yang boleh untuk memastikan penulisan anda lebih efektif. Okey. Kemudian kenapa tak gerak? Kemudian adalah draft akhir. Dah habis semak, dah habis sunting, barulah dikatakan draft akhir. Draft akhir ni anda betul-betul yakin bahawa cerita tu memang sedap. Bahawa cerita tu memang memberi impak. Tata bahasa pun tak ada salah dah. Struktur ayat pun dah cantik. Lepas tu ejaan pun tak ada salah. Okey, bolehlah anda membawanya untuk cetakan dan jumpalah mana-mana pencetak yang boleh mencetak ataupun penerbit karya. Dewan Bahasa dan Pustaka, apa lagi Telaga Biru, apa lagi penerbit-penerbit yang ada di luar sana, tolonglah jumpa dan juga cuba bagi macam kertas kerja cadangan untuk mereka menerbitkan cerpen anda. Atau masuk pertandingan je, paling mudah masuk pertandingan. Tengok mana-mana pertandingan ada, masuk pertandingan. Saya dalam kelas ni nanti saya akan, setiap kali saya ada informasi untuk sebarang pertandingan menulis cerpen atau menulis puisi, saya akan kongsi pada anda dan saya galakkan anda masuk. Setiap kali saya kongsi, kadang-kadang semester-semester lepas pelajar tak nak masuk. Dia takut ke, dia segan ke, saya tak tahu. Tu wallahualam. Tetapi saya akan tetap share dengan awak untuk sebarang sayembara. Awak masuklah, hantarlah. Ini akan memberi satu nilai tambah kepada anda. InsyaAllah, kalaulah diberikan kemenangan pada anda, mungkin saya boleh consider anda ni sebagai untuk diberikan markah bonus ke kan. Saya ni seorang yang bermurah hati memberi markah bonus. Asalkan pelajar buat sehabis baik. Dan kemudian penggunaan bahasa. Untuk penggunaan bahasa, saya tunjuk 2 kamus dewan ni. Sebabnya 2 kamus dewan ni ialah kamus yang cukup-cukup rapat dengan saya. Saya memang tidak akan berpuas hati hanya dengan mendengar member cakap apa. Contohnya kan, anda tak tahu nak eja murtabak kan. Anda tanya member ada, nak eja murtabak macam mana dia akan bagi awak jawapan berdasarkan apa yang dia biasa cakap. Ataupun biasa jumpa. MURTABAK. Jadi anda guna apa yang dia cakap, anda tulis tanpa sebarang semakan atau rujukan di tempat yang betul. Jadi salahlah, banyak salah dalam penulisan ya. Boleh cari kamus dewan dan gaya dewan ni. Bahasa yang indah dan cantik mampu menyentuh jiwa pembaca dengan berkesan. Saya pegang yang itu sahaja. Bahasa anda kena indah, bahasa anda kena cantik. Bukan sebab kita nak bermain dengan bahasa sahaja, bukan istilahnya main dengan bahasa sahaja, tetapi istilahnya ialah kita nak pembaca itu dibawa perasaannya tu dalam pembacaannya. Itu penulis kreatif. Kalau awak penulis bukan kreatif, awak tulis direct. Secara orang kata satu dimensi. Tetapi bila anda penulis kreatif, anda tulis dalam banyak dimensi supaya dimensi-dimensi tadi boleh masuk sikit-sikit dalam jiwa pembaca. Bagaimana anda boleh nampak seorang pembaca itu menangis ketika membaca novel? Maksudnya penulis dia telah berjaya. Bagaimana anda melihat sebarang provokasi ataupun sebarang novel-novel yang bersikap menaikkan semangat patriotik di dalam ceritanya dan orang yang membacanya semakin bersemangat untuk menjadi patriotik, maksudnya dia berjaya. Okey, jadi bahasa yang indah dan cantik mampu menyentuh jiwa pembaca.
Puan, Hmm. kalau kamus dewan yang kulit warna hijau tu boleh guna? Kamus Dewan kulit hijau. Ada kulit hijau ya? Tahun bila tu? Ada. Tak pasti lah. Tapi adalah kat rumah. Cuma tak tahu itu tahun bila. Kamus Dewan ke kamus tata bahasa ke? Dia banyak kamus ni. Dia kalau kamus yang betul-betul kamus untuk refer perkataan, kamus merah tadi. Yang merah tu adalah untuk awak buat rujukan ejaan. Ejaan dia. Yang gaya Dewan ni adalah gaya frasa. Dia bukan untuk cari maksud tak. Gaya Dewan ni ialah bagaimana dia menulis huruf besar, huruf kecil, frasa-frasa yang ada dalam bahasa Melayu. Yang warna biru ni. Yang warna hijau tu tolong semak balik. Dewan Bahasa keluarkan untuk apa. Okey. Tapi yang warna merah ni edisi keempat. Saya tak pasti edisi sebelum ni warna apa. Ni yang paling latest lah yang keempat ni. Boleh ajar? Okey. Okey, Puan. Okey. Jadi dekat sini ya. Saya stop presenting yang ini sebab saya nak present dekat laptop saya ni pula. Sebelum tu ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada kot. Okey. Boleh nampak skrin saya? Baik. Untuk mencari, saya akan ajar anda menggunakan Google. Okey. Untuk tak nak buka buku lah, kata nak pergi bengkel kan, menulis kan, dia suruh tulis cerpen dekat dalam bengkel, anda tak nak bawa kamus tu, sikit punya besar nak bawa kamus kan, siapa nak bawa kamus tu jalan kiri kanan, berat. Jadi cara terbaik ialah boleh guna phone, boleh guna laptop, awak cari carian umum. Bila cari carian umum, akan keluar carian umum PRPM. Baik carian umum PRPM ni tekan saja kat sini. Yang ini yang paling senang lah. Anda akan dapat link terus masuk ke dalam carian umum PRPM. Carian umum PRPM ini dikeluarkan, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam ni boleh tulis, boleh carilah. Contoh murtabak tadi kan. Kita rasa macam confident je perkataannya adalah murtabak. Bila kita cari, tiada maklumat thesaurus untuk kata murtabak. Tak ada. Lepas tu anda cari, puan kata martabak. Anda pun carilah martabak. Bila cari martabak, keluar martabak. Jadi selama ni kita guna perkataan yang salah, ejaan yang salah. Siapa Dewan Bahasa ni yang menentukan bahawa benda ni betul? Dia adalah satu agensi yang telah dilantik oleh negara kita untuk menjadi platform kepada pemiawaian bahasa Melayu di Malaysia. Tak boleh nak persoal lah. Dewan Bahasa tulis macam ni lah kita kena eja. Jadi kena cari carian umum ni, boleh letak dalam, boleh carilah kalau nak menulis. Satu lagi katakanlah perkataan, daripada perkataan Arabic Ramadan. Ramai antara kita eja Ramadhan. Saya dulu pun guna Ramadan yang sama. Ramadan. Lepas tu saya cari tak puas hati, kenapa tak keluar dalam carian umum? Saya pun buang H ni. Rupa-rupanya Ramadan ialah Ramadan dalam bahasa Melayu standard. Mungkin ramai orang Arabic yang belajar pronunciation Arabic tak setuju dengan perkataan Arabic dalam bahasa Melayu. Tak setuju. Sebab apa? Dewan Bahasa Pustaka dia eja Ramadan. Dia bukan jadi Ramadan, dia jadi Ramadan. Saya tahu mungkin ramai yang tak setuju sih, pelajar-pelajar bahasa Arab mungkin tak setuju ke kan. Tapi inilah agensi yang mempiawaikan bahasa Melayu di Malaysia. Dan kita kena ikut. Kalau awak nak menulis, nak keluar dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, kena tulis ikut apa yang distandardkan oleh mereka. Saya tak paksa, tetapi inilah yang sebaik-baiknya dilakukan. Boleh jadi saya rasa pelajar-pelajar saya pun faham bahawa kalau kita nak buat benda tu, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Itu ayat yang saya biasa guna. Biasakan yang betul. Benda betul kita biasakanlah. Ini yang betul mengikut bahasa Melayu kita. Ini bukan bahasa dialek, bahasa Melayu standard.
Okey, dan juga betulkan yang biasa. Apa yang kita guna selama ni salah. Betulkanlah mengikut bahasa Melayu. Saya tak kata dalam bahasa Arab tu bunyi macam ni juga. Tak, saya kata dalam bahasa Arab pronunciation dia lain. Sebutan dia lain. Okey, tetapi dalam bahasa Melayu, yang ini yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, nak tak nak kita kena ikut ketika kita menulis dalam bahasa Melayu. Okey ya? Okey. Jadi carian umum ini adalah sangat saya rasa macam perlu awak jadikan sebagai sahabat anda. Okey, ada soalan? Puan, Ya. kan tepi tu kan ada puisi. Boleh tak contoh kalau kita ambil puisi yang tepi tadi? Semula-semula? Kita dah lihat ceria PRPM tu. Kan ada puisi yang kat tepi yang ada tulis Ramadan tu. Aha. Oh, puisi ni? Jadi, Ha. yang tepi ni puisi ni boleh ambil tak? Tak Lihat boleh. selanjutnya. Kita tekan dulu situ. Lihat selanjutnya. Di mana puisi itu sebenarnya? Okey, ini salah satu di antara puisi. Tapi kita tak tahu puisi ni datang daripada mana sumber dia. Sebab Dewan Bahasa dan Pustaka mengambilnya sebagai contoh. Jadi kalau nak cuba copy sini, dia tak boleh copy. Saya tak boleh right click. Dia keluar. Mohon maafkan dengan PRPN tak dibenarkan untuk dipindahkan ke bentuk lain. Okey, ada copy ataupun tulis balik lah dalam Google. Sebab dia bagi sikit je ni. Dia bagi sikit je puisi ni. Yang ini bukan puisi, yang lebih kepada pantun ni kalau tak salah saya ni. Bunga malai bangunlah bungaku, bunga bangun puasa bulan Ramadan. Hilang bunga hilang di pangkuanku, bungaku wujud sepanjang badan. Ni pantun. Yang awak punya karya buku skrap puisi tu adalah sajak. Bukan pantun, bukan syair, bukan gurindam. Saya nak sajak. Okey, sajak, contoh sajak ialah okey, sajak pasal apa? Sajak ibu. Contohlah. Banyak sajak ibu ni. Saya suka ambil images sebab bila images ni boleh nampak banyak lagi. Dia kat sini ada. Kat sini ada apa ni? Tak nampak. Nazam ni Nazam Profesor Lim Swee Tin. Nazam ni adalah bukan sajak, dia adalah puisi tradisional. Kita nak puisi moden. Ni lagu ayah dan ibu. Okey, mungkin kita boleh tengok yang ini. Jumpa satu sajak. Kita pergi tengok kat sajak ni. Siapa yang tulis sajak ni? Tak ada. Yang ni tak boleh masuk. Ni skrip D. Okey. Lagi. Kat sini. Macam ni saya nak awak cari. Awak cari dan awak tengok dari mana dan siapa penulisnya. Okey. Jangan ambil di tempat yang tidak ada penulis. Ni pun tak ada. Ataupun kita masuk slide share. Banyak slide share kat sini. Masuk all lah. Boleh masuk all. Okey, awak boleh masuk blogspot. Sajak buat ibu. Siapa penulis? Azlan Rumaidi. Okey, copy ya. Copy. Okey, Azlan Rumaidi. Lepas tu dah ada kat sini website dia kan. Ambil copy paste yang ni dulu. Lepas tu bawah tu copy paste yang atas ni. Yang ini adalah sumber tempat awak copy paste yang ini masuk dalam buku skrap. Lepas tu letaklah gambar-gambar ibu ke, letaklah bunga-bunga ke apa supaya buku skrap anda nanti cantik. Ini baru satu. Carilah lagi, banyak lagi sajak ibu kat sini, cari dalam mana-mana je lah. Ni 31 puisi ibu sedih menyentuh hati. Ada 31 dah dalam ni. Tak payah pergi tempat lain. Fahmi Muhammad tulis. Muzdalifah tulis. Okey. Puan. Tak nampak Puan share screen. Share screen tak nampak? Ke internet saya. Okey, tunggu. Internet. Tak nampak lagi? Tak lagi. Ada nampak? Nampak. Nampak. Dia Siapa yang tak nampak tadi? Tak nampak lagi. Sebab rasanya kalau tak nampak tu cuba tengok internet anda. Ataupun cuba tengok mungkin anda tertekan pin gambar sendiri ataupun gambar lain. Buang unpin dulu. Okey, jadi kat sini adalah kat sini ada banyak sangat
yang anda boleh ambil. Senang je kan? Ambil daripada satu sources cukup lah. Lepas tu bagaimana anda mendekorasi buku scrap tu. Itu yang pentingnya sebab buku scrap dia bukan berwarna putih. Saya memang tak akan terima buku scrap yang berwarna putih ni sebagai buku scrap. Yang berwarna putih ni lebih kepada macam laporan rasmi kan. Macam hantar tugasan je kan. Rasmi sangat. Tak nak. Saya nak buku scrap ni dia sangat berwarna-warni. Dan perkataan ni pun bila anda copy paste. Okay. Contoh ya. Copy paste. Ada Miss Yumam. Miss Yumam ni tak nak lah bahasa Inggeris tak nak. Saya nak bahasa Melayu sahaja. Okay, contohnya sampai sinilah. Copy. Okay. Saya buka sini whiteboard. Okay, boleh tak? Paste. Tak boleh paste. Okay. Baik. Okay. Bila awak hantar ke dalam Google, bukan Google, letak dalam awak punya Microsoft Word. Okay, kat sini anda boleh bermain dengan perkataan-perkataannya. Anda pun yang ini tukarlah dia punya font. Yang ni saya ambil dekat internet ni. Kalau awak masuk Microsoft Word nanti, dia ada font, tukar font. Tukarlah jenis fontnya, apakah dia punya warna, tukarlah supaya jadi lebih menarik. Lepas tu insertlah gambar-gambar supaya yang putih ni tadi tak jadi putih. Biar lebih cantik bila anda menghantarnya. Saya tak nak penghantaran secara putih melepak, tak nak. Saya cakap banyak kali dah kan, tak nak putih melepak. Saya nak ia tidak putih melepak. Letaklah warna hijau ke, biru ke, kan, ungu ke. Asalkan tulisan ni nampak. Yang penting tulisan nampak. Kalau awak guna background gelap, tulisan awak kena cerah. Kalau awak guna background cerah, tulisan awak kena gelap. Itu bermain dengan Microsoft Word. InsyaAllah kita akan masuk kelas tu nanti. Next kelas kot saya akan tunjuk ke awak sikit sebanyak tentang cara menulis dalam Microsoft Word. Baik. Ada lagi soalan? Puan, nak tanya kalau pasal sahabat ni dia termasuk dalam kategori apa, keluarga ke cinta? Sahabat dia lebih kepada macam dia bukan keluarga, dia bukan cinta, in between lah. Tapi boleh, sahabat boleh. Persahabatan tu boleh. Temanya awak ambil lebih kepada tema saya tak letak tema persahabatan Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada tema persahabatan, apa buat persahabatan? Carilah tema yang ada saya bagi tu. Ke tak boleh nak cari puisi yang saya bagi tu? Nak juga ambil persahabatan. Tahu zaman awak ni duduk kat kolej ni, sahabat lah yang menjadi insan utama yang awak pandang kan. Tapi cuba lari daripada klise. Cuba gunakan kalau cinta, cintalah. Kalau kekeluargaan. Saya tak letak persahabatan tu sebab saya tak nak awak klise kot. Sebab kalau saya letak persahabatan, rasanya majoriti pelajar akan ambil tajuk persahabatan. Sebabnya memang di kolej, anda hanya nampak sahabat. Tak nak. Boleh nampak benda lain. Tak nak lah. Maksudnya hajar. Jangan buat sahabat yang hajar. Awak buat tajuk lain. Tema lain. Itu cabaran saya untuk ajar lah tu. Boleh ajar? InsyaAllah. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. Okey. Lagi yang lain? Puan, Ya, macam Arwah. mana nak tahu tulis karya tu dekat dalam Google? Tahu Puan apa tadi? tunjuk tadi. Macam mana nak tahu penulis karya tu? Penulis karya ni ada bawah ni. Dia selalunya di penghujung ni. Oleh Rananda Pramana. Ni penulis dia ni. Ini rasanya penulis-penulis muda-muda ni. Bukan sastrawan. Ada yang letak nama, ada yang tak letak nama. Yang tak letak nama jangan ambil lah. Kalau ada letak nama baru ambil. Raihandi. Ni penulisnya. Raihandi ni penulis dia. Okey, cari yang ditulis oleh orang. Yang mana yang tak ada nama tu saya tak tahu orang ke kucing ke yang tulis. Tak naklah. Boleh ya Arwah? Boleh. Baik. Banyak lagi puisi-puisi sastrawan negara kalau awak nak ambil pun boleh. Carilah sastrawan negara. Sastrawan negara puisi.
Okey, anda akan nampak tapi kebanyakannya mereka tak upload dalam internet ya. Kebanyakan sastrawan negara mereka lebih selesa untuk menghasilkan karya terbitan dalam bentuk buku. Okey, kalau awak tanya saya, Puan, kalau saya ambil puisi daripada buku boleh tak? Saya kata boleh. Tapi cabarannya ialah bila ambil daripada buku, anda kena menaik balik. Okey. Memang macam kalau ada dalam kebanyakannya yang di-upload dalam blog. Macam ni dia upload dia punya oleh Usman Awang, Tanah Air. Ini berkaitan dengan kenegaraan ni. Ini semua berkaitan dengan kemerdekaan, kenegaraan Usman Awang. Ini berkaitan dengan bangsa kita. Tak ada saya bagi kot tema ni. Contohnya lah. Kalau ada boleh ambil. Tapi kalau tak ada, anda nak juga guna yang daripada buku, boleh. Type sendiri, masukkan sendiri apa nama buku, taruh tarikh penerbitan, siapa yang menerbitkan, tulis kat bawah tu. Dia banyak kerja sikit lah kalau anda ambil daripada buku. Boleh. Bukan tak boleh. Cuma dalam bentuk buku scrap tu, dia kena follow buku scrap punya karakteristik tu. Kena jadi colourful, cantik dan font dia sangat menarik untuk dibaca. Okey? Lagi soalan? Puan, kalau kita nak ambil dalam YouTube, sumber dia tu kita kena bagi link YouTube je lah. Ya, sumber tu bagi link YouTube awak tu. Boleh. Tapi kena type balik lah kan? Tak ada masalah, boleh. Okey, boleh daripada pelbagai sumber. Ni tanya banyak ni sebabnya anda dah buat dah tu, insya-Allah. Mereka yang tanya banyak ni mereka yang mungkin dah explore benda tu. Bagus. Saya suka kalau pelajar saya explore benda tu. Sebab kalau awak tak tanya tu mungkin sebenarnya awak tak nampak sebab tak start lagi. Tak apa, ni baru minggu pertama kan. Buku scrap hantar minggu kelima kan. Banyak lagi minggu kedua, ketiga, keempat, kelima. Tak apa, boleh tunggu. Esok boleh tunggu. Kan? Lepas tu tunggu. Esok hari terakhir barulah nak hantar. Itulah jadi berterabur kerjanya. Okey, jangan tunggu sampai masa terakhir. Sebab apa saya bagi awak tugasan awal? Sebab saya nak awak habiskan dulu kerja saya. Lepas ni awak banyak subjek. Percayalah, bukan subjek saya je awak ambil kan? Awak ambil subjek orang lain juga kan? Subjek-subjek tu lagi banyak tugasannya. Percayalah. Subjek saya mungkin satu buku scrap, satu tugasan projek cerpen, satu projek pembentangan, 2 sahaja kuis dan juga satu ujian pertengahan semester. Ada 6 yang saya bagi ke awak untuk semester ni. Untuk 60%. Kalau 6 satu subjek, awak ambil berapa subjek? 11. Berapa subjek awak ambil semester ni? Ke tak ingat awak ambil berapa? Awak daftar berapa banyak kursus berapa ni? 7. Puan. 7. Okey, 7. Jadi kalaulah 7 subjek awak darab dengan 6, awak ada 42 tugasan yang awak kena buat. Takkan nak tunggu last minute kan? Buat je hari ni. Lepas mayang asar, awak duduk kejap, ambil masa 2 jam sebelum maghrib awak boleh siap. Ambil masa 2 jam, copy paste, comel, masukkan gambar, copy paste gambar, copy paste website, copy paste semua benda tu, letak sikit dia punya cover depan, cover belakang, lepas tu letak pendahuluan, letak isi kandungan. 2 jam cukup awak peruntukkan. Duduk depan laptop, jangan buat apa-apa. Hantarlah malam ni. InsyaAllah awak tak akan rasa terbeban ketika lepas ni minggu depan pensyarah subjek lain pula suruh awak buat apa tugasan untuk subjek dia. Awak tak akan rasa terbeban, insyaAllah. Okey, ini nasihat saya lah. Sebab saya pun jenis manusia yang suka buat kerja awal. Saya tak suka last minute sebab saya tahu saya banyak komitmen. Anak 5 orang lagi, suami seorang. Alhamdulillah suami seorang. Lepas tu dengan banyak pekerja lagi dekat kias kan. Jadi saya takut saya tak sempat, saya sentiasa buat kerja cepat. Okey, buat pada awal masanya. Alhamdulillah habis bab yang pertama ini. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan pada masa yang seterusnya. Jangan lupa untuk isi kehadiran untuk tutorial anda. Cuba faham tutorial itu kena isi borang dalam link Google Form. Lepas tu tak perlu online untuk tutorial sebabnya saya mungkin akan bagi awak beberapa bahan bacaan ke dalam Google Classroom. Tengok saja arahan saya. Okey, kita tak akan online. Yang kita akan online ialah kuliah sahaja. Baik Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri baik-baik. Kita masih dalam tempoh PKP, PKPB atau PKPBD. Okey, jaga diri baik-baik dan juga insya-Allah mulakan menulis. Sikit demi sikit.
Baik, itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada saya sendirilah selaku manusia. Kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama.